Saya ingin bersama dengan melihat kepada analisis sekarang ini kerana difahamkan di Indonesia pada ketika ini hitung cepat ataupun quick counts ataupun undi tidak rasmi sudah pun diterima dan dalam aspek itu sudah pun diketahui boleh diagak bahawa pilihan raya presiden kali ini akan berlangsung selama satu putaran ataupun satu pusingan, tidak perlu lagi satu lagi proses, di mana dalam aspek ini juga memberikan satu indikasi bahawa Prabowo Subianto dan juga Gibran mendahului pasangan yang lain, di mana ini juga memberikan satu analisis awal kepada bagaimana rakyat Indonesia memilih dan sebagainya. Saya ingin bersama dengan saudara Amirul Munir Muhammad, pengasas Center for Electoral Education and Demokrasi CEED dan juga pemerhati politik. Assalamualaikum Cik Amirul, terima kasih kerana sudi bersama dengan kami. Cik Amirul masih lagi berada di Jakarta, difahamkan memantau dan juga melihat suasana pilihan raya di sana dengan quick count dan juga undi tidak rasmi yang diketahui setakat ini dengan pasangan Prabowo Gibran mendahului dua calon yang lain. Apa yang kita dapat fahami dan juga adakah ini sesuatu yang telah pun diramal dan kesannya ataupun bahangnya sudah dirasakan di lapangan sebenarnya? Waalaikumsalam, Zul. Teruskan Cik Amirul. Ya, terima kasih, Zul. Saya, bagaimana yang Zul dia maklum, saya masih lagi di Jakarta. Pagi tadi saya berkesempatan untuk melawat dua tempat pemungutan suara TPS di sekitar Jakarta, dan bagi saya ini adalah satu sebagaimana yang dikatakan oleh warga Indonesia, satu pesta demokrasi. Ya, apa yang menarik perhatian saya, bagi saya sebagai pemerhati perjalanan pilihan raya, saya lebih menumpukan kepada perjalanan pilihan raya itu sendiri, dan kalah menang calon dan sebagainya itu adalah menjadi satu ekspektasi kepada semua pengundi. Apa yang menarik perhatian saya adalah perjalanan pilihan raya, walaupun di pihak berkuasa pemilihan KPU, tetapi perjalanan di tempat-tempat pengurusan tempat pemungutan suara itu dijalankan oleh penduduk setempat, di mana penduduk setempat yang daripada 2 hari lepas menyediakan tempat untuk mengundi dengan hiasan-hiasan dan sebagainya, menjadikan seolah-olah macam kenduri. Kalau kita di Malaysia tu macam orang bangun pagi nak pergi makan kenduri, suasana pesta ini juga memberi suasana di mana mengundi itu adalah mudah, ya, dan dipermudahkan oleh sistem yang dijalankan oleh KPU dan juga Bawaslu. Ya. Dari situ, saya juga minggu lepas berkesempatan untuk menghadiri rapat umum terakhir bagi calon nombor 2 dan juga calon nombor 1, ya, calon presiden nombor 1 dan nombor 2. Di situ saya perhatikan bahawa setiap kegiatan yang berkaitan dengan politik diuruskan sepenuhnya oleh parti-parti politik. Ya, di mana kalau kita di Malaysia, pihak berkuasa tempatan dan pihak polis dan sebagainya akan menguruskan pengunjung-pengunjung, tapi di sini semuanya diuruskan oleh parti politik itu sendiri, ya. Jadi dengan lain-lain perkataan, pengundian dijalankan dan dimiliki oleh rakyat Indonesia. Ya. Of course, KPU, Bawaslu dan sebagainya mempunyai tugas tersendiri untuk memastikan pilihan raya berjalan lancar. Tapi suasana itu lebih meriah, ya, bagi saya. Keadaan dia meriah, pesta betul-betul. Kalau dikatakan pesta demokrasi, inilah dia yang kita dapat lihat di Indonesia pada ketika ini, Zul. Dan itu yang menariknya. Saya juga berkesempatan untuk melihat kepada kampanye akhbar ataupun kempen terakhir pada hari Sabtu lepas di JIS dan juga di Gelora Bung Karno itu.
Dan ia terasa benar-benar adalah pesta demokrasi yang sebenar dengan segala rencah, segala masyarakat berada di satu tempat yang sama. Namun, satu perkara yang kita perlu pelajari, Saudara Amirul, ialah bagaimana itu dimudahkan kerana kita sering bercerita mengenai perjalanan proses pilihan raya di Malaysia dan bagaimana kita memberikan akses yang sebaiknya kepada seluruh rakyat untuk mengundi. Ini bukan melakukan perbandingan Apple dengan Apple, tapi bagaimana kita melihat bahawa dalam menguruskan 205 juta pengundi di seluruh Indonesia itu dan pengundian dilakukan dalam tempoh 7 hingga 1.5 hari dengan 800,000 pusat pengundian dibuka di seluruh negara, itu suatu perkara yang boleh diuruskan dan juga dimungkinkan oleh Indonesia. Dan bagaimana adakah ada kritikan terhadap proses ketelusan, hukum dan sebagainya, Saudara Amirul, dalam perjalanan proses mengundi itu? Zul, benar. Proses hukum itu daripada awal lagi dikritik hebat oleh para pemerhati dan juga rakyat Indonesia sendiri, ya, di mana ada calon yang tak cukup umur tapi pergi ke mahkamah mendapat arahan untuk dibolehkan untuk bertanding dan sebagainya. Dan perkara-perkara ini apabila ada peraturan dan peraturan itu diterima pakai sepenuhnya, dan tanpa sebarang diterima pakai sepenuhnya dengan penuh transparansi, dengan penuh keterbukaan, dan itu orang tahu, masyarakat tahu dan masyarakat menilai sekiranya ada parti-parti politik atau calon-calon yang bertindak bertentangan dengan hukum, jadi pengundi lah yang akan membuat penilaian dengan sama ada untuk mengundi dia ataupun tidak. Jadi dia balik kepada pengundi itu sendiri, ya. Dan pengundi di Indonesia ini, saya perhatikan dia punya tahap kesedaran politik dia lebih tinggi daripada setengah negara jiran. Ya. Dia tidak melepaskan segala perkara berkaitan politik hanya kepada politician. They want to own it. Macam saya katakan tadi, even untuk mengundi itu, ketua kampung lah yang pagi-pagi pergi ketuk pintu rumah orang, jemput orang pergi mengundi. Macam kita, betul, kita setiap kali kita mengundi di Malaysia kita dapat kertas menyatakan okey, kamu mengundi di pusat ini, saluran nombor ini, dan dicadangkan untuk datang pada time sekian-sekian. Mereka juga ada perkara yang sama, tetapi apa yang menarik adalah dia mendapat jemputan, ya, daripada KPU untuk hadir memberi suara, ya, untuk memberi suara. Ayat-ayat sebegini yang menunjukkan bahawa otoriti ataupun pihak-pihak berkuasa hanya mempermudahkan rakyat untuk memberi suara kepada pemimpin yang mereka bakal pilih melalui pemilihan pemilu itu. Jadi at the end of the day, the sistem yang ada itu seolah-olah dipunyai oleh rakyat. Dan Saudara Amirul, kalau kita tambah, kita bercerita mengenai mudahnya untuk mereka keluar menyoblos ataupun meletakkan lubang di kertas undi itu. Tapi walhal mereka pagi tadi diberikan 5 kertas undi. Mereka bukan sahaja memilih presiden, mereka perlu memilih ahli perwakilan Dewan Rakyat dan sebagainya. Dan itu banyak. Bagaimana itu tidak terasa seperti satu beban bagi pengundi di Indonesia sebenarnya? Saya bertanya perkara yang sama kepada beberapa teman-teman saya di sini. Dan jawapannya mudah. Kami tahu siapa yang kami nak. Lebih kurang begitulah ayatnya. Kempen yang dijalankan telah diterima dengan
because kempen dia tu berjalan secara terbuka dan berjalan secara menyeluruh. Bukan kebanyakan kita, saya tak boleh tak boleh tak bandingkan dengan negara kita lah. No. Kita kalau kempen politik kita lebih menjuruskan kepada ahli-ahli politik, ahli-ahli parti yang datang di ceramah-ceramah pada waktu malam dan sebagainya. Tapi di sini dia punya kempen tu adalah lebih kepada masyarakat umum. Ya, dia lebih kepada masyarakat umum, dan saya rasa kagum apabila penerimaan masyarakat terhadap gesaan-gesaan daripada ahli-ahli politik untuk menyokong dan sebagainya itu diterima baik. Dan lagi satu saya perhatikan di sini, personal attack, serangan secara peribadi terhadap calon lawan adalah amat kurang. Walaupun of course adalah isu-isu peribadi yang ditimbulkan dari masa ke semasa, namun personal attack agak kurang, tak macam di negara lain. Jadi dari situ saya rasakan bahawa rakyat dia tidak mempunyai sangka buruk terhadap orang lain. Cuma dia buat penilaian sendiri. Of course elemen-elemen pujukan dan pemberian bantuan dan sebagainya tu masih kelihatan di sini, ya. Jadi saya jawab soalan Zul tadi tu, saya rasa walaupun kita tengok dia punya kertas suara ataupun ballot paper itu sebesar surat khabar, tapi mereka seolah-olah dah faham, dah tahu yang mana tempat yang dia nak cucuk tu. Dia dah tahu. Dia cucuk nama. So saya rasa agak kagum dengan pengetahuan dan juga saya nak tengok bila buat quick count ni kita tak tengok lagi undi rosak apa benda ni semua. Saya nak cukup tertarik untuk tengok berapa banyak undi rosak, cucuk silap lubang ke, cucuk di luar lubang ke apa benda semua. So itu satu perkara yang menarik bagi saya. Nirul, satu perkara yang kita perlu fahami ialah mungkin aspek hitung cepat ataupun quick count ini mungkin sangat baru bagi kita di Malaysia. Kita, kalau kami malam pilihan raya di Esok Awani, kami terpaksalah menunggu undi tidak rasmi berdasarkan saluran-saluran dan juga sebarang informasi yang kami terima untuk mengistilahkan undi tidak rasmi ini. Tetapi di Indonesia, ianya diinstitusikan, diletakkan dalam sebahagian daripada proses demokrasi itu, dibenarkan lebih 81 lembaga survey dan juga lembaga kajian untuk melakukan quick count dan juga dapat diketahui keputusan tidak rasmi itu lebih awal sebelum pengumuman yang dilakukan secara rasmi oleh pihak Komisi Pemilihan Umum KPU pada 3 hari kemudian. Apa yang kita dapat fahami bagi rakyat Malaysia yang mungkin tidak begitu arif mengenai hitung cepat ini dan bagaimana ianya begitu pantas dan juga efisien dilakukan dalam sistem pilihan raya di Indonesia? Terima kasih, Zul. Saya berkesempatan berjumpa dengan beberapa lembaga survey ataupun badan-badan yang menjalankan survey ini. Kalau kita tengok hasil survey yang dikeluarkan oleh lembaga-lembaga survey ini, quick count, the quick count ni, mereka amat menekankan bahawa ini adalah quick count dan bukannya keputusan rasmi, ya. Dan keputusan rasmi hanya akan datang saya rasa lebih kurang sebulan dari sekarang, Tapi kerana sistem pilihan raya dia yang makan masa yang panjang, menggunakan masa yang panjang untuk to tally all the votes tu. Jadi quick count ni is saya rasa dah menjadi satu perkara yang mustahak. Kita bila dah bertanding, kita nak tahu siapa kalah, siapa menang. Dan juga untuk membolehkan parti-parti politik membuat persediaan sekiranya putaran kedua diperlukan.
Tapi dalam sistem kita di mana is all about first past the post, kita di Malaysia kita boleh tahu siapa yang dah pass the post by 8 o'clock, pukul 8, pukul 9 malam tu kita dah tahu siapa dah pass the post. Di sini kita tak akan tahu siapa pass the post kalau kita nak tunggu. Nak kena tunggu sebulan lagi lah. Kita nak tahu siapa yang dah lepas, siapa yang menang. Jadi quick count ini adalah satu indikator. Hanya indikator. Semalam saya di Kompas TV, soalan yang sama saya tanyakan, tapi mereka juga menyatakan dengan tegas bahawa this is a quick count. Bukannya keputusan rasmi. Tapi quick count ini kerana datangnya dari badan-badan yang mempunyai credibility yang tinggi diterima oleh masyarakat sebagai good indicator ataupun indikasi yang tinggi untuk menunjukkan siapakah yang menang dalam pilihan raya di sini. So, bagaimana mendapat kepercayaan itu? Kerana sudah pasti pilihan raya ialah soal emosi, soal sentimen. Dan kalau bagi negara yang sebesar Indonesia dengan 3 waktu time zone yang berbeza itu, sudah pasti sebarang keputusan dan juga quick counts ini memberikan satu ledakan emosi yang berbeza-beza. Bagaimana diuruskan itu? Dan adakah kerana ianya disokong oleh keperluan dan juga prosedur-prosedur lain seperti 3 hari bertenang dan juga mereka mengundi hari ini dan tempoh mengundinya lebih pendek. Bagaimana saudara melihat itu perkara yang menyumbang dan juga komplement antara satu sama lain? Saya percaya bahawa kepercayaan terhadap pihak pengurusan dan juga badan pengurusan pilihan raya itu sendiri berada di tahap yang cukup tinggi. Ya, KPU mempunyai mempunyai kepercayaan penuh. Ya, kita boleh katakan kepercayaan penuh oleh masyarakat kerana KPU juga, KPU juga dipantau oleh Badan Pengawas Pilihan Raya Umum, Bawaslu. Ya? Jadi check and balance itu ada dalam semua bentuk, dalam banyak bentuk. Jadi kita tengok KPU mempunyai pengawas dia sendiri, iaitu Bawaslu. Bawaslu pula kiranya ada sebarang kemusykilan terhadap peraturan-peraturan ini akan dibawa kepada Mahkamah Konstitusi. Jadi check and balance, ya, check and balance dalam semua badan-badan ini ada, dan the credibility bagaimanakah personality yang ada di dalam badan-badan ini daripada pelantikan mereka sehinggalah perjalanan kerja mereka setiap hari itu mereka pantau sama sendiri, ya. Mereka pantau sama sendiri. Semalam di Kompas TV, antara benda utama yang ditunjukkan kepada kami adalah the code of conduct for journalists semasa pemilu, ya, yang dikeluarkan oleh Media Council. Jadi media juga dipantau oleh orang lain, oleh badan media sendiri. Jadi dari situ kita tengok credibility badan-badan pengurusan pilihan raya di Indonesia ini mendapat sokongan yang tinggi, mendapat kepercayaan yang tinggi kerana check and balance, check and balance antara mereka itu semua ada dan it's very clear that one is checking on the other. Ya, jadi saya rasa itulah salah satu kenapa walaupun banyak perkara-perkara sebagaimana di negara lain juga KPU juga tak kurang mendapat kecaman dan mendapat teguran kritikan daripada pemilih dan sebagainya. Bawaslu juga begitu. Malah Mahkamah Konstitusi juga
mendapat kritikan yang keras daripada masyarakat. Tetapi sekurang-kurangnya ada badan-badan yang menjalankan kerja ini untuk memberi kepercayaan kepada masyarakat. Betul? Dan itu satu perkara yang menarik yang kita lihat dan juga mungkin kita pelajari secara langsungnya bersama. Saya ingin mengucapkan terima kasih kepada saudara Aminur Munir Muhammad, pengasas Center for Electoral Education and Democracy CEED kerana bersama kami. Beliau berada di Indonesia. Selamat terbang pulang ke Malaysia sebentar lagi. Kami ingin berhenti rehat seketika dahulu, tapi buat setakat ini kami masih melakukan dan juga meneliti beberapa informasi yang kami terima daripada beberapa badan lembaga survey di Indonesia yang kini mula berkongsikan indikator dan juga hitung cepat siapakah yang mendahului dalam pilihan raya Presiden Indonesia kali ini.